Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid tahun 1 sekalian. Baiklah, insya-Allah hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita dalam pendidikan kesihatan. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar tentang pengurusan emosi, mengenal pasti barang kehendak dan barang kemahuan. Barang kehendak dan barang keperluan. Baik, insya-Allah hari ini kita nak belajar pula ialah awasi diri. Okey, awasi diri. Okey. Apa itu awasi diri? Maksudnya kita cuba memastikan diri kita itu dalam keadaan selamat. Okey, dalam keadaan selamat. Jadi kita kena tahulah bahawa keadaan yang macam mana yang dikatakan keadaan selamat dan keadaan yang macam mana yang boleh dikatakan sebagai keadaan yang tidak selamat dan tidak selesa. Baiklah, kita tengok, kita baca dulu. Kamu berasa tidak selamat atau tidak selesa apabila disentuh orang lain. Tindakan kamu ialah, okey, dia kata kamu berasa tidak selamat dan tidak selesa apabila disentuh oleh orang lain. Okey, tidak kisahlah sama ada orang lain itu mungkin kalau di sekolah mungkin kawan-kawan kamu ataupun cikgu-cikgu kamu ataupun mungkin juga orang yang kamu tidak kenali. Okey. Jadi sentuhan ini ada sentuhan yang selamat, ada sentuhan yang tidak selamat. Okey, sentuhan yang tidak selamat kalau boleh tengok Ustaz tunjukkan. Okey, ini contoh sentuhan yang tidak selamat. Sentuhan yang tidak selamat ialah sentuhan di mulut. Okey, kalau bagi perempuan, sentuhan di mulut. Itu sentuhan yang tidak selamat. Yang kedua, sentuhan di dada. Okey, sentuhan di dada bagi perempuan. Okey, itu tidak selamat. Sentuhan di tangan, okey, tidak ada yang boleh pegang tangan kita sesuka hati, tak ada keperluan pegang tangan kita. Seterusnya, sentuhan di bahagian sulit. Okey, bahagian sulit sama ada bahagian sulit depan ataupun belakang, tidak kira lah, itu merupakan sentuhan yang tidak selamat dan kita mesti mengambil langkah-langkah yang sewajarnya apabila disentuh di bahagian-bahagian ini. Baiklah, secara kesimpulannya, sekiranya ada seseorang yang menyentuh kita, tidak kisahlah apa-apa pun, yang penting kita tidak berasa selesa, tidak selesa dengan sentuhan itu, maka tindakan-tindakan ini sewajarnya kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama, berkata jangan sentuh saya. Okey, yang pertama kena bagi tahu jangan sentuh saya. Kalau ada orang yang tidak dikenali menyentuh kita di bahagian-bahagian yang tidak selamat tersebut, bagi tahu dia bahawa jangan sentuh saya. Yang kedua, berlari ke tempat yang selamat. Okey, kita boleh berlari ke tempat yang selamat. Larilah daripada orang tersebut. Tidak kisahlah dia siapa, kita jauhkan diri ataupun larikan diri daripada orang tersebut. Yang ketiga, menjerit dan minta pertolongan. Okey, kita dah berlari, kita dah jauhkan diri, kita menjerit dan minta perlindungan daripada orang lain bahawa kita dalam keadaan yang tidak selamat. Okey. Jadi langkah-langkah ini mesti kita buat, mesti kita buat. Contohnya kalau kita di sekolah, masa nak balik sekolah, tiba-tiba satu kereta berhenti berhampiran dengan kita. Tiba-tiba dia cuba pegang tangan kita, menarik dengan kasar, nak bawa kita masuk dalam kereta dia. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita cuba beritahu dia jangan sentuh saya. Kalau dia tak dengar, kita cuba
meronta-ronta, larikan diri dan minta pertolongan. Itu yang sewajarnya yang kita lakukan apabila ada seseorang yang tidak dikenali cuba memegang kita dan memujuk kita untuk mengikut dia dan sebagainya. Tidak boleh suka-suka hati kita untuk ikut dia walaupun dia bagi gula-gula, coklat, cajan dan sebagainya untuk memujuk kita. Okey? Ustaz harap kamu faham apa yang patutnya dibuat. Okey. Sekarang sekejap Baiklah, kita sambung Baiklah, yang manakah situasi yang perlu kamu berkata tidak dan mengapa? Okey, kamu tengok situasi dalam kotak A tersebut. Kamu berada dalam lift dan kamu ditemani oleh lelaki tua yang bertongkat. Mungkin dia buta. Perlukah mengata tidak? Ini tidak tidak berbahaya dan kita pun dalam keadaan yang tidak dalam ancaman. Jadi tidak perlulah untuk berkata tidak. Okey. Yang di dalam kotak B pula ada seorang lelaki memegang kamu. Okey, perlu ke tak mengatakan tidak? Jadi perlu macam tadi, perlu bagi tahu jangan sentuh saya. Lepas itu kena larikan diri dan minta pertolongan. Seterusnya, dalam kotak C, ada seorang lelaki yang cuba menarik kamu, membawa kamu masuk dalam keretanya. Okey, perlu ataupun tidak untuk mengatakan tidak? Ya, ini sangat perlu. Kerana dia cuba menarik kamu. Mungkin dia nak cuba culik kamu dan sebagainya. Sangat bahaya dan kena minta tolong kuat-kuat. Situasi D pula, kamu berjumpa seseorang, okey, dan kamu bawa apa tu? Buah rambutan. Nak bagi buah rambutan kepada seseorang. Ini situasi yang baik tidak ada ancaman dan sebagainya. Okey, sekiranya ada ancaman kamu selesa, maka tidak perlulah untuk berkata tidak. Jadi Ustaz harap kamu faham dengan apa yang Ustaz ajarkan hari ini, cara untuk mengawasi diri dan memastikan diri dalam keadaan selamat. Okey, tahu tempat-tempat ataupun sentuhan yang tidak selamat dan buatlah sesuatu untuk menyelamatkan diri daripada situasi yang berbahaya dan tidak selesa tersebut. Okey, dengan 3 langkah ini, jangan sentuh saya, berlari ke tempat yang selamat dan menjerit meminta pertolongan. Ustaz harap kamu faham. InsyaAllah Ustaz doakan kamu semua dalam keadaan selamat, InsyaAllah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.